Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas reka bentuk dan teknologi pada hari ini, kita akan sambung dalam unit 4 iaitu tajuk teknologi pertanian. Okey, pada kelas sebelum ini kamu telah mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar. Hari ini kita akan sambung tajuk jenis sistem takungan. Okay, mari kita lihat apa yang akan kita pelajari pada tajuk hari ini. Sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk kita pada hari ini, cikgu akan terangkan dahulu atau tunjukkan kepada awak apakah yang akan kita pelajari dalam tajuk teknologi pertanian. Okey, yang pertama, pertanian bandar. Pertanian bandar ni kita dah belajar sebelum ni. Kemudian sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Kita akan belajar melakarkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan yang dipilih. Kemudian menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Seterusnya, memilih peralatan, bahan dan medium penanaman untuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Akhir sekali, menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan berdasarkan lakaran yang dipilih. Okay, awak lihat yang dalam dalam petak yang berwarna biru. Pertanian bandar kita telah pelajari. Hari ini kita akan belajar menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. Okey, kita akan masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Jenis sistem takungan. Untuk pengetahuan kamu, terdapat 3 jenis sistem takungan. Yang pertama, hidroponik atau dikenali sebagai kultur air. Sistem yang kedua pula ialah aquaponik. Dan sistem yang ketiga ialah bekas pengairan kendiri. Cikgu ulang semula jenis sistem takungan ada 3. Yang pertama hidroponik, yang kedua aquaponik dan yang ketiga bekas pengairan kendiri. Kita akan lihat satu persatu jenis sistem takungan ini. Jenis sistem takungan yang pertama ialah hidroponik atau kultur air. Terdapat 2 jenis sistem hidroponik yang awak perlu ketahui. Yang pertama, kultur air dalam tanpa kitaran semula. Dan yang kedua, kultur air dalam dengan kitaran semula. Ada 2 jenis kamu kena tahu. Tanpa kitaran semula dan dengan kitaran semula. Kita akan lihat lagi dengan lebih lanjut. Sistem hidroponik atau kultur air yang pertama yang perlu awak ketahui ialah kultur air dalam tanpa kitaran semula. Okay, awak lihat gambaran yang cikgu tunjukkan ni. Okey, mula-mula sekali cikgu akan terangkan bahagian-bahagian atau komponen-komponen yang terdapat pada gambar rajah ni. Yang pertama sekali, yang ni ialah raga tanaman. Pokok sayuran ditanam dalam raga tanaman. Jadi fungsi raga tanaman ni ialah tempat untuk kita menyemai biji benih sehingga menjadi anak pokok. Okey, itu ialah raga tanaman. Bekas untuk meletakkan pokok yang hendak ditanam. Okey, kemudian yang ni pula ialah penutup takung. Fungsi penutup takung ialah untuk memegang raga tanaman dan untuk mengelakkan larutan nutrien terdedah kepada cahaya matahari. Kenapa larutan nutrien tak boleh terdedah kepada cahaya matahari? Okey. Kerana dikhuatiri akan menjejaskan larutan nutrien yang dibekalkan kepada pokok.
kerana larutan nutrien ni sangatlah sensitif. Okey, apa itu larutan nutrien? Larutan nutrien ni apa? Larutan nutrien ni ialah larutan yang membekalkan nutrien kepada tumbuhan untuk proses pembesaran tumbuhan tersebut. Lalu larutan nutrien ini juga berada dalam keadaan statik. Dalam keadaan statik di dalam takung dan tidak boleh dikitar semula. Takung yang mana? Okey, ini ialah takung. Untuk mengisi larutan nutrien. Okey, kemudian kita akan lihat jenis sistem hidroponik yang kedua. Iaitu kultur air dalam dengan kitaran semula. Kita akan lihat gambar rajah ni dulu. Okey, cikgu akan terangkan bahagian-bahagian dalam gambar rajah kultur air dalam dengan kitaran semula. Okey, yang pertama sekali ini ialah salur masuk. Yang bawah ni pump. Okey, yang ni pula ialah raga tanaman. Raga tanaman. Seterusnya palung. Palung ni kita juga boleh panggil sebagai bekas. Bekas untuk penanaman. Boleh juga. Okay, yang ni salur air keluar. Okay, kemudian ini ialah tangki nutrien. Okay, seterusnya cikgu akan terangkan bagaimana kultur air dalam dengan kitar semula berfungsi. Okey, ia bermula daripada larutan nutrien yang berada dalam tangki nutrien. Pump akan mengepamkan larutan nutrien masuk ke dalam salur masuk. Larutan nutrien ni akan masuk ke dalam palung. Ni nama dia palung. Palung. Dipanggil palung atau bekas pun boleh juga. Ke dalam palung tanaman untuk mengalirkan nutrien kepada akar-akar tumbuhan. Kemudian, larutan nutrien tersebut akan keluar melalui salur air keluar, masuk semula ke dalam tangki nutrien. Dan proses ni akan sentiasa berulang. Nampak? Jadi, sistem hidroponik ini salah satu kelebihannya ialah tidak membazirkan air kerana prosesnya sentiasa berulang dan ia akan dikitar semula. Okey, kalau awak lihat akar tumbuhan mestilah terendam ke dalam larutan nutrien untuk menyerap nutrien yang dibekalkan. Yang paling penting awak tahu menerangkan proses yang berlaku dalam kitar air dalam dengan kitar semula. Berbeza dengan tanpa kitar semula. Tanpa kitar semula larutan nutrien ni statik dan dia tidak bergerak dan tidak boleh dikitar semula. Cikgu akan tunjukkan contoh sistem kultur air dalam, iaitu sistem hidroponik yang telah diubahsuai dengan teknologi persekitaran keperluan semasa dan dapat dijalankan di tempat yang terhad. Okey, ni contohnya dengan kitar semula. Ni contoh awak lihat. Ni yang kita akan nampak. Realitinya lah. Yang tadi tu cuma awak tahu prosesnya sahaja. Okay, lihat, ni menggunakan pipe PVC. Okey, ni pun sama. Cara penyusunan dalam sistem kultur air dalam. Kemudian yang ni digunakan bahan kitar semula. Tak semestinya kalau awak tak ada pipe PVC, tak boleh nak buat. Awak kena kreatif dalam membuat sesuatu. Sistem takungan yang kedua, tadi hidroponik. Sekarang ni ialah aquaponik. Aquaponik. Apa itu aquaponik?
Aquaponik ialah sistem yang menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayuran. Awak boleh bayangkan tak? Okey, cikgu akan tunjukkan gambarnya. Ni. Maknanya 2 dalam 1. Dia ternak ikan dan dia tanam sayuran. Okey, cikgu akan terangkan komponen-komponennya. Komponen-komponennya lebih kurang sama macam sistem kultur air dalam. Kita lihat. Ni ialah tanaman. Tanaman yang sesuai lah kamu tanam untuk aquaponik. Okey, yang ni pula palung. Biasalah bekas penanaman palung penanaman. Okey, yang ni ialah raga tanaman, tempat untuk meletakkan pokok yang hendak ditanam. Okey, yang ni pula ialah salur air keluar. Aquaponik ni menggunakan kaedah dengan kitar semula. Sama juga seperti kultur air dalam. Bezanya cuma dia ni digabungkan dengan ternakan ikan. Okay, kemudian yang ni ialah larutan nutrien daripada tinja ikan. Larutan nutrien untuk aquaponik ni berbeza. Untuk aquaponik, larutan nutrien ni adalah daripada tinja ikan. Apa itu tinja ikan? Tinja ikan ialah bahan perkumuhan yang dikeluarkan oleh ikan. Okey, kemudian yang ni namanya ialah tangki ikan. Kalau tadi kita namakan dia apa kalau tadi tu? Kita namakan dia tangki nutrien. Tapi untuk aquaponik dipanggil tangki ikan. Okey, seterusnya yang ni mestilah ikan. Ni pula ialah pam. Dan yang terakhir sekali, yang ni tadi salur air masuk. Tadi salur air keluar. Yang ni sekarang pula salur air masuk. Cara ianya berfungsi adalah sama seperti tadi. Tak apa, cikgu ulang semula. Pam akan mengepam air atau larutan nutrien yang terhasil daripada tinja ikan naik ke palung penanaman melalui salur air masuk. Dan akar pokok akan menyerap nutrien daripada larutan nutrien yang dibekalkan. Dan lalu air sini, airnya akan keluar melalui salur air keluar dan masuk ke dalam tangki ikan. Proses ni akan sentiasa berterusan. Akan berterusanlah airnya. Okey, sama juga seperti kultur air dalam dengan kitar semula. Okey, ini pula ialah contoh-contoh sistem aquaponik. Okey, awak lihat ni, nampak? Yang awak boleh lihat. Kalau jalan-jalan awak ternampak ke, awak tahu ini ialah aquaponik. Aquaponik ni gabungan antara ternakan ikan dengan penanaman sayuran. Ni pula dia gunakan botol je, nampak? Botol dan juga bekas penanaman raga tanaman dia tu boleh gunakan dari pelbagai jenis. Yang ni bersama, nampak? Kolam ikan dijadikan sebagai tangki ikan. Tangki ikan. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada sistem takungan yang terakhir, yang ketiga, iaitu sistem takungan ketiga ialah bekas pengairan kendiri. Bekas pengairan kendiri ini mempunyai 3 ruang berasingan, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Kita lihat. Yang ni. Yang ni awak tak nampak dengan jelas. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana keadaan di dalam pasu tersebut. Yang ni ialah partikel kapilari dia belah dalam. Okey. Ruang penanaman pun bahagian dalam. Takung air pun bahagian dalam. Awak tak nampak. Okey, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi. Kita akan lihat bekas pengairan kendiri. Kerantan rentas pada bekas pengairan kendiri. Okey, ni gambarnya. Pasu. Apa ni yang putih ni? Okey, yang ni. Okey, yang ni Okey, yang mula-mula sekali. Ni nama dia lubang limpa air. Kalau awak lihat, dekat pasu bunga selalunya ada lubang. Ni pun dia akan lubang yang ni. Yang ni
lubang limpah air untuk mengeluarkan air mengikut yang berlebihan lah. Okey. Yang berlebihan, lubang limpah air untuk melimpahkan atau membuang air yang berlebihan pada ruang partikel kapilari. Okay, kemudian yang ni kita lihat. Yang ni adalah penanda aras air. Okay, penanda aras air ni kita boleh menggunakan lidi. Lidi yang dimasukkan ke dalam saluran air. Okay, saluran air ni kita boleh menggunakan pipe PVC ataupun ikut kreativiti kita sebab pipe PVC ni macam berat sikit kan. Kalau kita gunakan straw yang tebal pun tak ada masalah lah, boleh juga. Kemudian yang ni pula ialah ruang medium. Ruang medium yang ni, yang tengah-tengah dia tengah-tengah sini. Sebelum sampai ke lubang limpah air. Sebelum sampai ke lubang limpah air ialah ruang medium. Okey, ruang medium. Kemudian yang bawah ni pula selepas daripada lubang limpah air, kita namakan dia ruang partikel kapilari. Ruang partikel kapilari. Sekejap lagi cikgu terangkan apa itu partikel kapilari. Yang kat bawah ni pula. Yang kat bawah ni pula ialah ruang air. Okey, ruang air. Kalau macam dekat pasu ni kita tak boleh nampak kan? Kat sini kita akan nampak pada keratan rentasnya. Okey, kita akan pergi ke penerangan yang seterusnya. Okey, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi cara sistem bekas pengairan Kendiri. Okey, yang ni tadi cikgu dah terangkan tapi cikgu ulang semula. Okey, medium. Ni medium Medium ni ialah kita akan menggunakan gambut kelapa. Medium ni bahan yang boleh menyerap air. Bahan yang boleh menyerap air. Okey, kita akan gunakan ni ni ialah gambut kelapa. Untuk projek kita nantilah. Dan dalam menggunakan kaedah jenis penanaman bekas pengairan Kendiri. Okey, kemudian kita akan lihat pula partikel kapilari. Apa itu partikel kapilari? Kapilari berfungsi untuk membawa air naik dari takung air ke bahagian medium penanaman. Fungsi partikel kapilari ni Okey, partikel kapilari juga merupakan bahan yang mudah menyerap air. Kita akan menggunakan ni. Siapa pernah nampak ni? Bukan kacang. Tapi ini ialah leka. Leka, nama penuhnya ialah Light Expanded Clay Aggregate. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 70. Leka ni ialah sejenis bahan yang digunakan sebagai partikel kapilari. Bahan yang mudah untuk menyerap air. Okey, kemudian yang seterusnya bahagian bawah ni ialah air. Ini ialah aras air, lubang limpah air, saluran air dan penanda aras air. Okey, sekarang cikgu akan terangkan cara ianya berfungsi. Mula-mula sekali, larutan nutren akan diisi melalui saluran air. Masuk sampai itu mengalir ke bahagian yang telah ditetapkan. Sehingga awak kena isi larutan nutren ni sehingga air larutan nutren ni melimpah dari lubang limpah air. Itu menunjukkan airnya telah cukup. Dan juga penanda aras air ni selalunya kita gunakan lidi akan naik ke atas. Kalau lidi tu naik ke atas maknanya airnya telah cukup. Okey, kemudian partikel kapilari yang kita letakkan pada bahagian tengah ini akan menyerap larutan nutren. Dia akan serap larutan nutren. Bila partikel kapilari ini serap larutan nutren, maka larutan nutren tersebut akan kurang. Jadi awak akan tambah lagi lah larutannya. Okey, apabila partikel kapilari menyerap larutan nutren, ia akan memindahkan larutan nutren tersebut kepada medium penanaman. Kepada medium penanaman yang akan kita gunakan ialah gambut kelapa.
Jadi, larutan nukleus tersebut akan diserap pula oleh akar tumbuhan untuk membesar. Dan begitulah proses ini akan berulang. Jika larutan nukleus makin berkurang, kita perlu menambahkan atau menuangkan larutan nukleus melalui saluran air. Begitulah fungsi bekas pengairan kendiri. Okey, seterusnya cikgu akan terangkan kebaikan sistem takungan. Okey, seperti yang awak ketahui, sistem takungan tadi ada 3, hidroponik, aquaponik dan bekas pengairan kendiri. Okey, yang pertama sekali, sistem takungan sesuai untuk kawasan tanah yang bermasalah. Bermasalah yang macam mana? Seperti kurang sumber air dan tiada saliran air. Okay, kemudian kebaikannya lagi ialah hasil pengeluaran tinggi, hasil tanaman berkualiti. Seperti yang kita ketahui, untuk sistem takungan, kita dapat mengawal penyakit. Bukan tak ada penyakit, ada penyakit tapi dapat dikawal. Kita akan menggunakan racun serangga tapi menggunakan bahan-bahan dari bahan organik yang lebih selamat. Okay. Bila tanaman berkualiti, maka hasil pengeluaran menjadi semakin banyak. Seterusnya, penanaman jenis sistem takungan sesuai untuk sepanjang masa. Sepanjang masa, bila-bila saja kita boleh menanam pokok-pokok. Seterusnya, kurang tenaga kerja. Yang mana kalau awak lihat penerangan cikgu tadi, sistem takungan tidak memerlukan tenaga kerja yang ramai. Kita seorang pun boleh menguruskan sistem takungan dengan baik. Okey, kemudian tidak perlu juga kawalan rumpai. Kalau awak ingat semula, kaedah penanaman secara konvensional atas tanah. Kita perlu melakukan penjagaan yang rapi. Dia ada beberapa penjagaan yang rapi. Di antaranya ialah kawalan rumpai. Yang mana awak perlu mencabut rumput-rumput yang tidak perlu di kawasan tanaman yang kita tanam. Untuk mengelakkan persaingan antara rumpai dan juga tanaman. Tapi tidak untuk sistem takungan. Yang terakhir sekali ialah penyakit tanaman terkawal. Bila penyakit tanaman terkawal, maka hasil tanaman berkualiti dan pengeluaran semakin tinggi. Yang ni pula kelemahan hidroponik. Ni dah masuk hidroponik kan? Bukan kelemahan hidroponik atau jenis sistem takungan. Kelemahan hidroponik atau jenis sistem takungan. Yang paling penting sekali apa-apa jenis sistem takungan, dia melibatkan kos yang mahal. Jika awak seorang yang kreatif dan tahu membuat inovasi terhadap sistem yang awak lihat atau awak Google membuat carian di internet, ia akan mengurangkan kos yang perlu awak keluarkan. Lagi satu pula, awak perlu lengkapkan diri awak dengan ilmu dan pengetahuan untuk memudahkan awak menjalankan penanaman secara kaedah tanaman takungan. Sistem takungan jadi yang tu lah yang paling penting, ilmu dan pengetahuan tentang cara-cara apa yang awak boleh buat, apa yang awak perlu buat dan apa yang awak tidak perlu buat. Okey, sekian saja penerangan cikgu tentang jenis sistem takungan. Cikgu ulang semula ada 3 awak kena ingat semula. Kalau dah lupa, baru belajar dah lupa, awak ulang semula video cikgu ni. Semoga penerangan cikgu ni memberi manfaat kepada awak dalam menyiapkan tugasan yang akan cikgu berikan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hey!